Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita teruskan kita punya pembelajaran hari ini dengan subtopik kita yang keempat iaitu sel elektrolisis. Okey, dalam sel elektrolisis ni, yang pertama sekali yang kita nak tengok di sini adalah apa yang kamu boleh capai lah ya. So kita boleh menghuraikan elektrolisis, kita boleh menghuraikan elektrolisis sebatian lebur melalui elektrolisis itu sendiri. Okey, kemudian kamu dapat menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis bagi larutan aqueous. Okey, larutan aqueous adalah larutan yang mengandungi air melalui eksperimen. Okey, kita dapat membandingkan sel kimia dengan sel elektrolisis dan kita dapat menghuraikan penyaduran dan penurunan logam secara elektrolisis melalui aktiviti. Okey, kita akan pergi sedikit demi sedikit lah sebab tajuk ni agak panjang. Okey, sebelum kita pergi kepada analisis sel, kita pergi dahulu apa yang dimaksudkan dengan elektrolit dan juga bukan elektrolit. Okey, electrolyte and non-electrolyte. So, apa yang dimaksudkan dengan elektrolit? Okey, macam mana cara kita nak tahu sesuatu larutan tersebut, bahan tersebut adalah elektrolit. Okey. Okey, bila kita elektrolit, dia adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan ataupun dalam keadaan larutan aqueous dan juga dia mengalami perubahan kimia. Okey. Manakala yang bukan elektrolit adalah bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang sebatian ionik dan juga sebatian kovalen. Okey, kalau kita lihat di sini elektrolit ni, okey, kenapa dia dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan ataupun aqueous? Okay, dalam keadaan berpejal dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik ya. Sebab kat sini adalah dia mengandungi ion-ion yang bergerak bebas. Okey, manakala yang bukan elektrolit pula dia tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Semua keadaan tu maksudnya apa? Dalam keadaan berpejal tak boleh, dalam keadaan cecair pun tak boleh, dalam keadaan aqueous pun dia tidak boleh. Itu yang dimaksudkan dengan dalam semua keadaan, in all conditions. Okey. Dia masih lagi kekal sebagai molekul, okey, dan juga dia tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Itu sebabnya dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Itu khas untuk bukan elektrolit. Okey, kalau daripada sini sebenarnya kita dapat buat kesimpulan bahawa, okey, ini adalah contoh lah. Okey, kita dapat buat kesimpulan bahawa kalau elektrolit itu kebanyakannya adalah sebatian ion. Okey, sebagai contoh di sini adalah aluminium oxide. Okey, kemudian kita ada plumbum 2 klorida, kita ada sodium hidroksida, kita ada asid hidroklorik, asid sulfurik dan juga asid nitrik. Ini adalah contoh bagi sebatian ion. Okey, ini pula adalah sebatian kovalen. Okey, yang bukan elektrolit kebanyakannya adalah sebatian kovalen. Sebabnya dia masih lagi kekal dalam keadaan molekul dan dia tidak ada ion yang bergerak bebas. Sebagai contoh di sini adalah glukosa, okey, metanol, okey, bromin, gas bromin, okey, dan juga tetraklorometana. Okey, CCl4. Okey. Tadi kita dah tengok apa maksudkan dengan elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, ini adalah contoh ion-ion yang bergerak bebas dalam elektrolit. Okey, kita andaikan dia, kita menggunakan elektrod yang lengai iaitu elektrod karbon. Kemudian kita ada larutan natrium klorida. Elektrod lengai itu dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai inert electrode. Okey, disebabkan dia adalah sebatian ion. Okey. Jadi dia ada ion yang bergerak bebas. Begitu juga dengan leburan plumbum 2 bromida. Okey, ini adalah leburan plumbum 2 bromida. So dia ada ion yang bergerak bebas. Okey, sebab dia adalah sebatian ion. Okey, kita tengok di sini. Contoh di sini adalah bahan, satu elektrolit dan satu lagi bukan elektrolit. Okey, kita tengok yang bahagian elektrolit dahulu. Okey, elektrolit dibahagikan kepada dua, iaitu sebatian ion dan juga asid dan juga alkali. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan sebatian ion di situ. Okey, dalam sebatian ion dia terbahagi kepada dua, sama ada di dalam keadaan pepejal ataupun dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Okey, sekiranya bahan tersebut adalah elektrolit tetapi dia berada dalam keadaan pepejal, okey, dia tidak mengkonduksikan arus elektrik sebab ionnya dalam struktur kekisi
Ion adalah tidak bebas bergerak. Okey, sebabnya dia berada dalam keadaan struktur kekisi ion. Okey, manakala bila elektrolit itu berada dalam keadaan leburan atau aqueous, dia boleh mengkondusikan arus elektrik sebab dia ada ion yang bergerak bebas. Okey, mengandungi ion-ion yang bergerak bebas. Okey, bagaimana pula dengan elektrolit dalam keadaan asid dan juga alkali? Okey, asid dan juga alkali dia ada dua syarat juga di situ. Satu, tanpa kehadiran air. Dan satu lagi dengan kehadiran air. Sebab contoh elektrolit tadi kita bagi asid nitrik, asid sulfurik, okey? Asid hidroklorik. Kalau dia tak ada air, sama macam kamulah. Kalau mandi bersabun, okey, sabun kita tahu sifatnya ada alkali kan. Okey, mandi pakai sabun tapi tak ada air. Bersih tak? Tak bersih kan? Sebab bila kita tengok di situ, dia kalau tak ada kehadiran air, dia tidak boleh mengkondusikan elektrik. Jadi tidak ada ion yang bebas bergerak. Tetapi sekiranya asid dan alkali tersebut kita tambahkan dengan air, maksudnya dia adalah kehadiran air di situ, barulah kita katakan sebagai asid dan alkali itu boleh mengion dalam air, dia boleh mengkondusikan elektrik sebab dia terdapat ion yang bebas bergerak. Okey, itu bezanya di antara elektrolit bagi sebatian ion dan juga elektrolit bagi asid dan juga alkali. Okey, manakala bukan elektrolit adalah dikenali sebagai sebatian kovalen. Kalau tadi elektrolit adalah sebatian ion, bukan elektrolit adalah sebatian kovalen. Jadi bila disebabkan dia berada dalam keadaan sebatian kovalen tu, dia tidak boleh mengkondusikan elektrik sebab dia berada, bahan tersebut wujud sebagai molekul. Dia berada dalam keadaan molekul. Jadi bila dia berada dalam keadaan molekul, dia tidak ada ion-ion yang bebas bergerak atau bergerak bebas. Okey. Jadi itu bezanya lah di antara bahan elektrolit dan juga bahan bukan elektrolit. Okey, kalau sekiranya dia adalah elektrolit, kamu kena tengok dahulu. Kalau dia dalam keadaan pepecah je, dia tidak boleh mengkondusikan arus elektrik. Tapi sekiranya dia adalah elektrolit, kamu tahu dia adalah elektrolit sebab dia adalah sebatian ion ataupun dia adalah asid ataupun alkali. Kamu kena perhatikan, okey, adakah dia berada dalam keadaan leburan atau berada dalam keadaan larutan aqueous, atau dia ada air ataupun dia tidak ada kehadiran air. Okey. Okey, perbandingan di antara konduktor dan juga elektrolit. Okey. Kalau konduktor ialah bahan yang mengkondusikan elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan, tetapi tidak akan mengalami sebarang perubahan kimia. Okey, manakala elektrolit pula bahan yang mengkondusikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Okey, bezanya di antara konduktor dan elektrolit adalah konduktor boleh mengkondusikan arus elektrik dalam keadaan pepejal, tetapi elektrolit tidak boleh. Elektrolit hanya boleh berada ataupun mengkondusikan arus elektrik sekiranya dia berada dalam keadaan bahan tersebut berada dalam keadaan leburan atau dalam keadaan larutan aqueous. Larutan aqueous tu maksud tadi cikgu dah terangkan, dia ada penambahan air di situ. Okey. Satu lagi perbezaan yang kedua adalah konduktor dia tidak akan mengalami perubahan kimia, manakala elektrolit akan mengalami perubahan kimia. Itu bezanya di antara konduktor dan juga elektrolit. Tadi kita lihat kepada perbezaan di antara elektrolit dan bukan elektrolit. Sekarang ni kita lihat kepada perbandingan atau perbezaan di antara konduktor dan elektrolit. Sebab konduktor dan elektrolit ada orang kata benda yang sama. Sebenarnya tak sama. Okey, sebab konduktor tidak mengalami perubahan kimia, tetapi elektrolit akan mengalami perubahan kimia. Okey. Satu lagi kita tengok kat sini. Konduktor adalah bahan yang mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami penguraian. Manakala elektrolit adalah dia boleh mengalirkan arus elektrik, tetapi arus elektrik tersebut akan menguraikan. Menguraikan tu maksudnya memisahkan. Apa yang dipisahkan di situ adalah dipisahkan juzuk ataupun bahan tersebut, okey, kepada unsur-unsur yang ada dekat dalam bahan tersebut. Okey. Konduktor dia dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bebas bergerak. Manakala elektrolit dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat ion yang bebas bergerak. Kalau konduktor, kita akan lihat kepada elektron.
Kalau elektrolit kita akan lihat kepada ion. Okey. Okey, konduktor juga kekonduksian elektrik semakin berkurang apabila suhu meningkat. Okey, manakala bagi elektrolit adalah kekonduksian elektrik semakin bertambah apabila suhu semakin meningkat. Okey, itu bezanya di antara konduktor dan juga elektrolit. Okey. Contoh di sini, konduktor adalah logam. Okey, sebab dia boleh mengalami boleh mengkonduksikan arus elektrik. Okey, kalau kamu perhatikan wayar yang kita pakai, wayar tak kisahlah wayar apa sekalipun, wayar charger kamu pun, di dalam wayar itu ada logam, logam tembaga atau kuprum. Okey, adakah wayar kita itu boleh mengalirkan arus elektrik? Okey, boleh. Sebab dia adalah konduktor, dia boleh mengalirkan arus elektrik. Tetapi adakah wayar tersebut akan mengalami sebarang perubahan kimia ataupun adakah dia akan diuraikan kepada unsur-unsur atau juzuk-juzuk dia? Okey, itu adalah tidak tepat, tidak benar sebenarnya. Okey. So konduktor adalah itu dikatakan kat sini tadi contohnya adalah logam dan juga grafit. Manakala elektrolit tadi adalah contohnya adalah sebatian ion ataupun asid ataupun alkali. Okey, tadi kita dah tengok dalam jadual yang ada dekat sini. Okey, elektrolit terbagi kepada sebatian ion ataupun asid dan juga alkali. Okey. Okey, ini adalah contoh aktiviti. Okey, di mana macam mana cara kita nak membezakan adakah sesuatu bahan itu merupakan elektrolit ataupun bukan elektrolit. Kita tengok secara teori dahulu. Okey, ini adalah beberapa bahan, kuprum 2 klorida, kita ada glukosa, kita ada asid oksalik, kita ada amonia aqueous, kita ada cecair heksana dan kita ada cecair etanol. Okey. So sama ada kamu boleh gunakan cara ini ataupun kamu boleh gunakan cara yang kedua ni lah. Okey, untuk kita dapatkan. Okey, adakah bahan-bahan yang disenaraikan di sini adakah dia merupakan elektrolit ataupun bukan elektrolit. Okey, kalau dari segi teori ni kita boleh tekalah sebenarnya yang mana yang merupakan sebatian ion adalah elektrolit. Okey, yang mana yang bukan sebatian ion adalah bukan elektrolit. Okey, ini cikgu tinggalkan dekat kamu. Cuba kamu fikirkan di situ. Okey, elektrolisis bagi sebatian lebur. Okey, tadi kita dah katakan elektrolisis ni, elektrolit ni dia boleh berada dalam dua keadaan. Okey, dalam satu keadaan leburan dan satu lagi adalah keadaan dia aqueous. So, dia ada dua keadaan yang berbeza. So, elektrolisis bagi sebatian lebur, kita tengok apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkataan elektrolisis tu sendiri. Okey, elektrolisis. Okey, elektrolisis ni sebenarnya adalah proses penguraian. Penguraian ni maksudnya pemisahan. Tapi kamu tak boleh guna perkataan pemisahan ya. Kamu kena guna perkataan penguraian sebatian kimia. Okey, penguraian. Siapa yang diuraikan? Yang diuraikan adalah sebatian kimia kepada juzuk-juzuknya. Okey. Apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, itu dimaksudkan dengan elektrolisis. Penguraian bagi sebatian kimia kepada juzuk-juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. Jadi, apabila arus elektrik yang dialirkan melalui elektrolit tu tadi, ion-ion bergerak bebas. Okey. Jadi anion ataupun ion yang negatif akan bergerak ke anod, manakala cation iaitu ion yang positif akan bergerak ke katod. Okey. Tengok anion negatif akan bergerak ke anod, cation akan bergerak ke katod. Jadi apa yang dimaksudkan pula dengan anod dan juga katod ni? Okey. Mari kita kaji. Kita kena kaji dua-dua benda ni. Kamu kena faham dia punya konsep asas dahulu. Okey. Elektrolisis bagi leburan plumbum 2 bromida. Ini adalah contoh aktiviti makmal 1E.
Okey, apa yang kita nak kaji di sini adalah elektrolisis bagi leburan plumbum 2 bromida. Sebenarnya dalam YouTube kamu boleh dapatkan ataupun kamu boleh tonton, okey. Electrolysis of lead to bromide. Okey, kita boleh cari sebenarnya. Dan ada banyak benda yang eksperimen-eksperimen yang berkaitan yang kita boleh cari ya. Jadi, dekat sini bahan yang kita gunakan adalah serbuk plumbum 2 bromida. Okey, radas di sini kamu boleh tengoklah apa radas-radas yang ada di situ. Okey, prosedur bersama. Okey, prosedur dia tak susah pun sebabnya kita hanya tuangkan sahaja larutan plumbum 2 bromida ini dan kita panaskan sehingga dia lebur. Selepas lebur baru kita masukkan dengan elektrod karbon. Okey. Dan hidupkan suis untuk melengkapkan litar. Jadi kita kena perhatikan apa yang berlaku kepada anod. Jadi selepas 5 minit matikan suis dengan cermat, tuangkan larutan plumbum 2 bromida ke dalam sebuah bikar. Jadi perhatikan bahan yang terbentuk pada anod dan katot serta pemerhatian. Okey, ini adalah keputusan dan juga perbincangan dia. Okey, kita tengok apa yang ada. Okey, dia bagi kat sini info dia. Tahukah anda elektrod karbon dan platinum ialah elektrod yang lengai. Lengai itu maksudnya dia tidak akan bertindak balas. Okey. Yang ini tadi adalah sel elektrolisis dalam leburan tadi. Okey. Kita gunakan leburan plumbum 2 bromida. Elektrod dia masih lagi kita kekalkan sebagai karbon. Kita ada mangkuk pija. Okey. Kita ada suis. Sini kita ada sel dan kita ada mentol. Okey. So, elektrod ni adalah konduktor elektrik yang bersifat lengai. Okay, selain daripada karbon, kita boleh gunakan platinum tetapi kos dia agak mahal lah. Okay, jadi anod adalah elektrod yang disambung kepada terminal positif. Okay, anod adalah terminal positif, jadi dia akan tarik ion yang bercas negatif. Okay, manakala kamu tengok di sini dia letak kat sini tempat buang elektron. Dia buang elektron sebab dia adalah negatif kan. So dia bergerak, dia adalah terminal positif. So arus akan bergerak, elektron akan bergerak daripada positif ke negatif. Jadi katot di sini adalah elektrod yang disambung kepada terminal negatif. Okey, katot ni adalah tempat untuk menerima elektron. Anod buang, katot terima. Okey, anod buang, katot terima. Okey, so elektrolit yang kita gunakan dalam kes ni adalah leburan plumbum 2 bromida. Okey. Dan kita ada anion dan kita ada cation. Okey, contoh di sini disebabkan kita tahu PB ni adalah charge dia 2+. So dia akan bergerak kepada terminal negatif sebab kita tahu bahawa yang negatif dia akan tarik yang positif Jadi ion yang bergerak yang bercas positif iaitu ion plumbum 2+ ni akan berada di katot Manakala anion ialah ion yang bercas negatif iaitu di sini adalah ion bromida. Okey. Jadi perubahan tenaga yang berlaku di sini ialah tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Sebab kita gunakan elektrod yang sama. Okey, kalau kita gunakan elektrod yang sama, kita tak boleh nak gunakan sel kimia. Sebab sebelum ni kita belajar dalam sel kimia, kedua-dua elektrod yang kita nak gunakan mestilah berbeza. Tapi dalam elektrolisis, kita ada dua elektrod yang biasa kita gunakan yang lengai iaitu karbon atau platinum. Tapi kalau nak selamat gunalah karbon. Okey. Okey, contoh di sini. Okey, kamu tengok di sini. Anod dan di sini adalah katot. Okey. Elektrod dia masih lagi dikekalkan sebagai karbon. Manakala larutan di dalam ni adalah leburan plumbum 2 bromida. So kita panaskan. Okey, kalau kamu tengok di sini, gambar rajah ni dah berfungsi dah. Okey, sebab apa berfungsi? Sebab suis ni dah ditutup apa semua, so lampu akan menyala. Okey, kita tengok plumbum 2 bromida dia adalah sebatian ion sebab dia adalah hasil gabungan daripada logam dan juga bukan logam. Dia adalah sebatian ion, so dia boleh mengkonduksikan arus elektrik. So dia adalah elektrolit. Okey. Sebelum kita tentukan dia punya proses elektrolisis itu, kita tentukan dahulu terminal positif dan juga terminal negatif.
Okey, kita tengok apa anode dia dan kita tengok apa katot dia. Okey. Yang kedua adalah tulis semua ion yang hadir dalam leburan pelambung 2 bromida. Tapi kamu kena ingat disebabkan dia adalah leburan, dia tak ada air. Okey, so Pb 2+, okey, Br minus. Okey, Br negatif. So ini adalah ion yang hadir sebab dia leburan. So bila leburan tak ada air, so dalam tu cuma ada plumbum dan juga bromin je lah. Okey, jelas dia tak ada H+, dia tak ada OH minus. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan leburan. Leburan maksudnya air dia tak ada. Okey. Okey, tulis formula ion yang tertarik dan dinyahcaskan di anode dan juga di katot. Okey, so apa yang tertarik ke anode? Anode adalah terminal positif. So anode akan tarik apa? Anion atau dia akan tarik cation? Okey, anode akan tarik anion. So anion di sini adalah bromin. Manakala katot akan tarik cation. So cation di sini adalah plumbum. Okey, so anode akan tarik bromin, katot akan tarik plumbum. Okey. Okey, tulis setengah persamaan. Okey, tindak balas yang berlaku di anode. Okey, kalau kita tengok sebelum ni kita dah belajar tentang apabila terminal positif, ion akan bergerak daripada positif ke negatif. So bila positif maksudnya anode akan buang elektron, manakala katot akan terima elektron. So macam mana rupa setengah persamaan dia? Okey, kita tengok. Pada anode, okey, 2 mol ion bromin ni akan menderma 2 elektron untuk membentuk molekul bromin. Okey. Manakala pada katot pula, ion plumbum 2+, okey, ion plumbum 2 ni dia akan menerima 2 elektron untuk membentuk atom plumbum. So ini adalah setengah persamaan yang berlaku di anode sebab anode yang akan kita nyahcaskan adalah bromin. So kita akan dapat Br2. Okey. Manakala pada katot kita akan dischargekan plumbum 2+ ni. Jadi hasilnya adalah kita akan dapat plumbum. So hasilnya bergantung kepada bahan tersebut. Okey. Nombor 5. Kita tengok nombor 5. Okey, tulis pemerhatian yang berlaku di anode dan katot. Okey, sekarang kita tengok. Kalau pada anode yang kita lepaskan, yang kita nyahcaskan adalah Br2. So agak-agak apakah pemerhatian di situ? Okey, manakala katot adalah Pb. So agak-agak apa pemerhatian di situ? Kalau bromin, warna dia apa? Warna dia adalah perang kan? Jadi anode di sini adalah gelembung gas perang terbebas. Okey. Manakala pada katot adalah logam kelabu terenam. Okey, sebab ini katot ni adalah logam kelabu tu namanya adalah plumbum. Pada anode pula gelembung gas perang yang terbebas tu namanya adalah bromin. Okey, Br2. Okey. Cikgu harap jelaslah di situ ya. Okey, tu yang keenam. Ini kalau contoh ni adalah kalau kamu boleh gunakan dalam kertas yang kedua sebenarnya kalau kamu nak jawab soalan esei. Kalau disuruh huraikan, so inilah benda yang kamu kena huraikan. Okey? Jadi tulis hasil ataupun inference di anode dan juga katot. Okey, sekarang kita tahu pada anode ada gelembung gas perang yang terbebas. So apa nama gelembung gas perang tu? Pada katot pula ada logam kelabu terenak. So apa nama logam kelabu tu? So kamu boleh refer balik kepada persamaan yang kamu buat tu. Okey? Jadi inference dia adalah pada anode adalah gas bromin yang terbebas. Manakala pada katot adalah logam plumbum akan terenak. Okey? Logam plumbum terenak. Nampak tak dia punya ni? So maksudnya bila kita kata elektrolisis, kamu kena huraikan satu-satu. Okey, tentukan terminal, tuliskan ion yang hadir, dah dapat ion yang hadir, kamu cari ion yang tertarik ke anode apa, ke katot apa, tuliskan setengah persamaan dia, perhatikan apa yang berlaku dan akhir sekali baru kamu tuliskan hasil atau inference yang berada di anode dan juga di katot. Okey. So cikgu harap jelas di situ bila kita kata jelas terangkan. So inilah cara untuk kamu menerangkan tentang proses
elektrolisis. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, setengah persamaan yang berlaku di anod dan katot. Tadi kita dah tengok dalam tu, ini adalah setengah persamaan dia. Okey, yang mana yang akan mengalami pengoksidaan, yang mana akan mengalami penurunan. Okey, kita tengok di sini. So daripada 2 mol ion bromin tadi, okey, kepada 1 molekul bromin. Okey, nombor pengoksidaan di sini adalah negatif 1. So di sini adalah kosong. Jadi nombor pengoksidaan di sini bertambah. So bila dia bertambah, okey, so maksudnya di sini dia akan mengalami pengoksidaan. Dia membuang elektron dia. Okey, dia membuang 2 elektron dia. Tu kita katakan dia sebagai pengoksidaan. Manakala pada katot pula, okey, Pb2+ plus 2E. Okey, adalah ion plumbum akan menerima 2 elektron untuk membentuk atom plumbum. So ni adalah tindak balas dia adalah penurunan. Sebab apa penurunan? Sebab dia terima elektron. Jadi apa perubahan nombor pengoksidaan dia? Daripada positif 2 kepada kosong. So daripada 2 kepada kosong. Okey, contohnya kamu ada RM2. Tiba-tiba kamu dah belanjakan dan tinggallah kosong. Jadi maknanya nombor pengoksidaan kamu dah berkurang. So bila dah berkurang, so tindak balas yang berlaku di sini adalah penurunan. Okey? Sebenarnya kalau kamu tengok dari dia punya persamaan pun kamu dah tahu dah. Ini adalah penurunan, ini adalah pengoksidaan. Okey? Tengok kepada nombor pengoksidaan. Sebab elektron akan duduk di bahagian nombor pengoksidaan yang lebih besar. Ingat lagi tak macam mana cikgu ajar, macam mana cara nak tulis persamaan setengah. Okey? So di sini ada tak berlaku tindak balas redox? Adalah. Sebab kita ada pengoksidaan dan kita ada proses penurunan yang berlaku secara serentak. Okey, itu yang kita namakan sebagai tindak balas redox. Okey. So ini adalah penerangan yang tadi tu. Penerangan tu tadi. Banyak kan penerangan dia. Okey, yang pertama kita tengok di sini. Ion-ion yang hadir dalam tu ada 2. Satu adalah ion plumbum 2+, dan satu lagi adalah ion bromida Br-. Gini adalah leburan plumbum 2 bromida. Okey, so tadi kita dah terangkan di situ. Okey, ion apa yang bergerak ke anod? Ion apa yang bergerak ke katot? Kalau ke anod, bromida, katot, plumbum. Okey, setengah persamaan pada anod. So ini adalah setengah persamaan yang berlaku di anod. Ini adalah setengah persamaan yang berlaku di katot. Cikgu dah terangkan tadi tentang persamaan ni. Pemerhatian pun kita dah terangkan hasil yang terbentuk. Okey, penerangan pembentukan hasil pada anod. Okey, apa maksud penerangan pembentukan? Okey, penerangan pembentukan ni lihat balik kepada persamaan. Okey, 2 ion bromida membebaskan 2 elektron untuk membentuk molekul bromin. Okey, ini adalah molekul bromin. Okey, yang ini pula penerangan pembentukan hasil ni adalah ion plumbum menerima 2 elektron untuk membentuk atom plumbum. Okey, kalau kat sini tengok dia adalah molekul sebab dia ada 2 di bawah ni subscript dia. Di sini tidak ada sebarang subscript, so dia dikira sebagai atom. Okey, manakala di sini kalau kita lihat jenis tindak balas pada anod, ni adalah tindak balas pengoksidaan. Manakala tindak balas pada katot adalah tindak balas penurunan. Okey, ini adalah overview secara bukan secara ringkas, secara detail. Okey, secara terperinci mengenai leburan plumbum 2 bromida. Okey, proses elektrolisis yang berlaku di situ. So cikgu harap kamu jelas dengan proses elektrolisis ni. Okey. Okey, ini adalah contoh yang kedua iaitu sel elektrolisis dalam leburan NaCl. Okey, tadi kita tengok plumbum 2 bromida, sekarang kita tengok NaCl pula. Okey. Tentukan terminal positif dan terminal negatif. So apa anod dan apa katot dia? Okey. Tulis semua ion yang hadir dalam leburan NaCl. So kalau NaCl ada Na dan juga Cl-. Na+, Cl-. Okey, yang ketiga, tulis formula ion yang tertarik. So pada anod disebabkan dia adalah terminal positif, dia akan tarik yang negatif. Manakala katot dia adalah negatif, so dia akan tarik yang positif. Okey, jelas di situ?
Okey, tulis persamaan setengah persamaan tindak balas yang berlaku di anod dan juga katod. Okey, sekarang macam mana kita nak tulis persamaan setengah dia di situ? Okey, so yang mana yang akan pergi ke anod? So adakah dia akan menderma atau menerima elektron? Okey, yang pada anod dia akan mendermakan elektron dia, manakala pada katod dia akan menerima elektron. Jadinya di sini 2 mol ion klorida akan menderma 2 elektron untuk membentuk 1 molekul klorin. Okey, untuk membentuk molekul klorin. Okey, manakala pada katod, okey, ion natrium akan menerima 1 elektron untuk membentuk atom natrium. Okey, so itu untuk adalah katod. Jadi tulis pemerhatian yang berlaku di anod dan juga di katod. Okey, tulis pemerhatian yang berlaku di anod dan juga di katod. So apa yang ada di sini kalau Cl2? So maksudnya kita akan dapat gelembung gas kuning kehijauan terbebas. Okey, manakala pada di sini Na kita tahu dia adalah logam yang berwarna kelabu. Jadi logam kelabu akan terenam. Okey. So apa inference dia? Hasil ataupun inference dia pada anod disebabkan dia adalah gelembung gas kuning kehijauan, maksudnya dia adalah gas klorin yang terbebas. Manakala pemerhatian yang berlaku di katod adalah logam kelabu akan terenap. So maksudnya katodnya adalah logam natrium terenap. Okey, ini adalah contoh bagi sel elektrolisis dalam leburan NaCl. Okey, so setengah persamaan dia pada anod, okey, disebabkan dia buang elektron, so maksudnya dia mengalami pengoksidaan. Cuba lihat daripada nombor pengoksidaan dia daripada negatif 1 kepada 0. Manakala pada katod pula daripada positif 1 kepada 0. Jadi nombor pengoksidaan yang ini berkurang, yang di atas ini nombor pengoksidaan dia bertambah. Okey, so tindak balas redox juga berlaku dalam elektrolisis bagi leburan natrium klorida. Okey. Okey, sebelum ni, okey. Kemudian cikgu nak minta kamu cuba untuk buat yang macam ni. Okey. Okey, macam ni. Dan kamu boleh buat yang begini pun boleh. Ada satu lagi tadi. Okey, yang ini. Okey, kamu cuba untuk buat yang ini. Tetapi menggunakan 2 bahan yang lain ni lah. So, apa nama bahan yang lain tu? Okey, cuba buat untuk kita tahu kamu punya tahap pemahaman tu. Cuba buat untuk yang ini dahulu. Leburan zinc oksida dan juga leburan magnesium klorida. Okey, cuba buat yang ini. Okey, cuba fahamkan betul atau tidak kamu boleh faham dengan elektrolisis bagi leburan dahulu. Okey, kita fokus kepada leburan sahaja pada hari ini. Cikgu nak pergi lagi satu sebenarnya, tapi cikgu takut nanti kita terlalu banyak benda yang kita nak masukkan. Jadi nanti kamu tak faham. Jadi cikgu nak kamu fahamkan dahulu. Tadi kita dah tengok apa yang dimaksudkan dengan elektrolit. Bukan elektrolit, cikgu harap kamu boleh bezakan. Kemudian kita nak tengok kamu dah tengok juga perbezaan di antara konduktor dan juga elektrolit. Okey. Kemudian yang ketiga yang kita tengok hari ini adalah elektrolisis bagi sebatian leburan. Okey, sebatian dalam bentuk leburan. So tiga-tiga benda ni cikgu harap kamu mahirkan dahulu. Okey, fahamkan dahulu. Boleh bezakan dahulu. Kemudian cikgu nak minta kamu cuba untuk buat yang ini tadi. Okey. Okey, yang ini tadi. Kalau kamu boleh buat yang ini untuk 2 bahan tadi, 2 bahan leburan tadi, maksudnya kamu dah faham tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, so setakat itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.